وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Pekan waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang sudah masuk dan sudah bersama-sama dalam sesi live pada pagi ini, okay, insyaAllah hari ini kita teruskan seperti biasa untuk bacaan Al-Quran pada muka surat yang seterusnya, iaitu hari ini kita sambung muka surat yang ke-91. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa boleh bantu untuk like dan juga sharekan sesi live pada pagi ini. Semoga lebih ramai dapat bersama-sama dalam sesi pagi ini, dapat ambil manfaat insya-Allah. Jadi yang baru pertama kali join, okay, boleh follow kita punya TikTok untuk video-video yang bermanfaat dan juga sesi-sesi live yang akan datang lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang juga baru pertama kali, jadi sesi live pada pagi ini sebenarnya kita buat setiap hari Isnin sehingga Jumaat lah. Okay, setiap hari Isnin hingga Jumaat. Jadi yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang berkelapangan, okay, tidak ada sebarang urusan ataupun tengah rehat dan sebagainya, boleh je buka TikTok tu, join kita punya sesi live insya-Allah pada setiap Isnin hingga hari Jumaat insya-Allah, kalau tidak ada apa-apa halangan. Jadi apa yang kita bincangkan, apa yang kita cerita, apa yang kita buat dalam sesi live setiap pagi ni, kita akan baca, okay, tuan-tuan dan puan yang baru pertama kali lah, yang dah pernah join sesi-sesi sebelum ni, bermula daripada muka surat 1-2 hari tu kan. Jadi hari ni kita mula muka surat 91. Jadi apa yang kita akan buat adalah, okay, tuan-tuan dan puan, kita akan baca, okay, pertama sekali kita akan baca ayat satu ayat per satu ayat. Jadi ayat-ayat ni kita akan baca, kemudian kita berhentilah pada wakaf ni ataupun wakaf-wakaf tertentu, dan kemudian kita akan lihat kepada hukum tajwid, hukum tajwid yang ada di dalam ayat yang kita baca. Maksudnya kita baca dengan bacaan yang betul, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh ikutlah. Cuma kalau ada saya tersalah baca ke sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan boleh je tegur ataupun tanya dekat bawah kan untuk kepastian. Okey, kemudian kita belajar tajwid, apa qala-qala yang ni nak baca macam mana. Okey, semua tu kita ada formula dah kan. Tuan-tuan dan puan-puan yang biasa tengok formula kita ni, ini adalah formula yang ringkas lah untuk tuan-tuan dan puan-puan mudah ingat. Sebab dalam satu formula ni merangkumi beberapa hukum tajwid lah. Kadang-kadang merangkumi sampai 2-3 hukum tajwid. Yang penting cara nak baca tu tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu dengan cara tuan-tuan dan puan-puan tengok pada formula tadi. Okay, kemudian lepas kita belajar ataupun kita faham cara baca, cara nak sebut huruf ataupun hukum tajwid yang ada, kita akan lihat kepada terjemahan ayat. Okay, terjemahan ayat ataupun apa yang kita boleh faham daripada ayat yang kita baca. Mungkin ayat yang kita baca ni tentang kisah-kisah zaman dahulu, tetapi iktibar ataupun pengajarannya terpakai ataupun untuk kita sebenarnya, iaitu umat Nabi Muhammad SAW sehinggalah ke akhir
akhir hayat kita hingga ke akhir hari kiamat insya-Allah, sebagai panduan dan juga cara lah untuk kita berjaya dekat dunia dan juga untuk kita berjaya selamat di dunia dan juga di akhirat. Kerana Al-Quran itu kita selalu sebut sebagai panduan. Sebagai panduan. Macam mana dia boleh jadi panduan? Itu dengan cara kita memahami, memahami dan kita ambil pengajaran. Jadi kita tadabbur insya-Allah sedikit secara ringkas apa yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca insya-Allah. Jadi ada 3 perkara lah yang kita akan buat dalam sesi live setiap pagi ni, Isnin hingga Jumaat, iaitu kita baca, kita belajar tajwid dan juga kita faham ayat yang kita baca untuk kita amalkan insya-Allah. Jadi hari ni kita mulakan tuan-tuan dan puan pada muka surat 91. Kita mula dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita mulakan. Kalau ada sebarang soalan berkaitan hukum tajwid ataupun cara baca, boleh bertanya insyaAllah di ruangan komen. InsyaAllah kita mulakan pada ayat yang pertama, iaitu ayat 80. Kita baca dulu, kemudian baru lihat kepada hukum tajwid, kemudian terjemahan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Okey, man yuti'ir rasul. Tuan-tuan dan puan, kita lihat pada formula yang kita selalu bincangkan, iaitu nun kosong. Mana lagi yang menggunakan formula yang sama? Ini pun sama, nun kosong 2. Maka kalau nun kosong samalah seperti mana tanwin yang tidak selari kan. Kita tunjuklah kita punya formula. Yang baru first time join tu boleh screenshot. Boleh screenshot sebab sepanjang sesi kita untuk penerangan tajwid tu kita akan tunjuk formula ni lah. Kalau tuan-tuan dan puan tak pandai nak baca tu, just ingat formula ni. Kalau nampak nun yang kosong ataupun tanwin yang bertanda atas bawah tidak selari, dia berbezalah, yang ni selari, yang ni tidak selari, ataupun tanwin berbaris di hadapan. Lihat huruf selepas huruf ini ataupun tanda-tanda ini adakah huruf lam ataupun ra. Sekiranya bukan, maka tuan-tuan dan puan baca dengan dengung. Tapi sekiranya selepas tanda-tanda yang disebutkan ni huruf lam ataupun ra, maka tuan-tuan dan puan tidak boleh baca dengung. Itu dari segi formula untuk tuan-tuan dan puan faham. Cuma dari segi nama tu, nama hukum tajwid tu akan disebutlah juga insya-Allah. Cumanya tuan-tuan dan puan tak perlu ingatlah bagi yang belum mahir. Cuma ingatkan formula saja. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan, nun yang kosong ni selepasnya huruf ya, maksudnya bukan huruf lam, bukan huruf ra, maka tuan-tuan dan puan baca dengan dengung. May yuti'i. Di sini pun sama, wa man tawalla. Jadi kedua-dua ini kita panggil berbeza nama dia, cuma cara bacanya kena dengung. Itu saja. May yuti'i, di sini idgham ma'al gunnah, di sini ikhfa hakiki. Cuma kalau kita guna formula tu, tuan-tuan dan puan dapat tahu dah. Kat situ kena baca dengung. Cukup. Bila dah baca dengung tu dah dapat konsisten, barulah tuan-tuan dan puan boleh belajar secara mendalam macam mana dengung ikhfa, macam mana nak dengung idgham. Itu ada sedikit perbezaan. Okey. Baik, kemudian kita lihat apa lagi yang kita boleh tengok. Yang selalu kita sentuh adalah berkaitan hukum alif lam. Alif lam, kalau tuan-tuan dan puan lihat dekat sini, lam ini tidak ada tanda. Tidak ada tanda mati, maka dekat sini diabaikan. Tidak perlu dilafazkan huruf lam.
Sebab apa? Sebab kita akan ada satu lagi huruf lam yang bertanda mati, macam dekat bawah ni, Al-Quran ni. Maka perlu dilafazkan huruf lam tersebut. Jadi dekat sini kita panggil dia alif lam syamsiah, di sini alif lam qamariyah. Cuma cara bacanya kita dah sebut tadi. Yang ini tak perlu dilafazkan huruf lam. Okey, yuti'ir ra masuk dalam huruf ra terus. Kalau ini perlu dilafazkan. Yatadabbarunal Quran. Okey, nal Quran. Perlu dilafazkan huruf lam. Okey, baik, apa lagi? Kita nampak di sini qalqalah. Qalqalah ni maksudnya apa? Maksudnya lantun, kena lantunkan. Apa huruf qalqalah itu? Huruf qalqalah ada 5 sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh screenshot juga. Okey, ada 5. Ba, jim, dal, qaf dan juga huruf ta. Jadi bila mana tuan-tuan dan puan jumpa salah satu daripada 5 huruf ini, macam tadi dalam ayat yang kita jumpa ni, huruf dal, maka tuan-tuan dan puan lantunkan. Bila mana tuan-tuan dan puan jumpa 5 huruf ni dalam keadaan mati ataupun sukun ni. Ni sukun lah ni, maksudnya mati. Faqad ata. Faqad ata Allah. Faqad ata. Itu lantunan. Macam mana kalau bacaan yang tidak ada lantunan? Faqad ata. Man yuti'ir rasul faqad ata. Itu tidak ada lantunan. Maka tuan-tuan dan puan kena lantunkan sedikit di sini. Wa man yuti'ir rasul faqad ata. Di situ dilantunkan. Okey, wa man tawalla fama. Okey, kita jumpa ada tanda ombak. Di sini kita sebut tanda ombak lah. Tuan-tuan dan puan supaya mudah untuk ingat. Nampak je tanda ombak ini. Maka tuan-tuan dan puan terus pergi kepada formula kita yang berikutnya ini. Bila mana tuan-tuan dan puan jumpa tanda ombak ni, tak kisahlah dekat huruf apa, tak kisahlah dekat atas ke, memang atas lah, tak kisahlah dekat tengah ke ataupun dekat atas ke, maka tuan-tuan dan puan lihat formula ini. Kalau belum screenshot, boleh screenshot. Maka tanda ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, bukan huruf yang ada tanda W ni. Okay, bukan huruf bersabdu. Maka tuan-tuan dan puan pilihan ada 2, nak baca 4 ataupun 5 harakat. Okay, selesai. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan tahulah, selepasnya ni huruf hamzah ni tidak ada sabdu. Maka dekat sini boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Kalau huruf yang ada sabdu selepasnya, maka tuan-tuan dan puan kena baca 6 harakat. Contoh yang paling mudah adalah pada surah Al-Fatihah yang tuan-tuan dan puan baca setiap hari tu. Kan? Waladdallin. Itu kan ombak, selepas ombak tu huruf lam. Lam tu ada tanda sabdu kan? Maka dekat situ baca 6. Jadi dekat mana-mana tuan-tuan dan puan jumpa je tanda ni, terus ingat kepada formula ni. Barulah tuan-tuan dan puan tahu nak baca berapa harakat ni. Macam tu. Tapi dari segi hukum tajwidnya ada mad jaiz munfasil, mad wajib muntasil. Kalau dekat sini ni mad jaiz lah. Mad bertemu dengan hamzah di dalam 2 perkataan. Macam tu. Okay, baik. Untuk tajwid ni sebenarnya senang, mudah, simple je. Kita guna formula tu, insyaAllah tuan-tuan dan puan dapat baca dengan baik dah sebenarnya. Alhamdulillah dapat hadir untuk ilmu hari ini. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah kita tengok pula kepada terjemahan ayat yang kita baca tadi. Barang siapa mentaati Rasul, yakni Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling daripada ketaatan itu, iaitu berpaling daripada mentaati Rasul, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu, yakni Muhammad, untuk menjadi pemelihara mereka. Okay, maksudnya Rasul tidak bertanggungjawab dengan perbuatan mereka yang tidak mahu mengikut Nabi Muhammad SAW. Kerana tugas Nabi hanyalah untuk menyampaikan hidayah ataupun petunjuk taufik hanyalah datang daripada Allah SWT. Begitu juga kita lah. Kalau kita menyeru ataupun mengajak orang lain untuk membuat kebaikan, tetapi mereka tidak mahu mengikutnya, maka kita tidak dipertanggungjawabkan, kerana kita dah selesaikan tugas kita, iaitu menyampaikan ataupun melarang perkara-perkara yang buruk. Okey, jadi dekat sini kita fahami bahawa sesiapa sahaja
yang mentaati Rasul, maka secara automatiknya dia telah mentaati Allah. Kenapa dia jadi macam tu? Sebabnya Rasulullah SAW pun mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, kan, melalui wahyu, melalui Al-Quran dan juga sunnahnya kita ikut. Maka siapa yang taat Rasul, siapa yang menjalankan sunnah-sunnah Rasul, kan, mengamalkan hadis-hadis yang sahih, yang diakui sahih daripada Rasulullah SAW, maka sebenarnya secara automatik dia pun telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi kita punya fokus adalah untuk kita taat kepada perintah Allah dan juga perintah Rasul. Tapi secara automatik kalau kita ikut sunnah, kan, itu adalah kita dah mentaati Allah. Sebab Allah yang mengarahkan ataupun menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita melalui apa? Melalui sunnah. Maka dengan itu kita pun mentaati Allah secara automatik. Jadi fokus kita dalam kehidupan untuk kita betul-betul berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan, bermula daripada bangun tidur, ada doa-doanya, kan. Kalau tuan-tuan perempuan pernah baca dalam kitab apa, Al-Azkar, boleh tengok. Ataupun ada kitab yang kecil sikit, doa-doa, kan, himpunan doa-doa yang diambil daripada kitab Al-Azkar, iaitu kita panggil kitab dia apa, Perisai Muslim. Dr. Abu Anas tu buat. Okay? Ada juga, boleh carilah Perisai Muslim. Dalam tu ada doa-doa yang sahih, termasuklah dengan zikir-zikir selepas solat yang sahih daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau tuan-tuan perempuan baca bab tu, insya-Allah tuan-tuan perempuan perasan bahawa kebanyakan daripada kita, termasuklah surau dan masjid, pun tidak mengamalkan zikir selepas solat seperti mana Nabi Muhammad SAW mengamalkannya. Maksudnya tidak mengamalkan secara keseluruhan. Adalah beberapa, tuan-tuan perempuan boleh cek macam tu. Jadi kita mulakan daripada diri kita sendiri, kemudian kita mulakan dengan keluarga kita, insya-Allah amalkan sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad SAW dah tinggalkan kepada kita, insya-Allah. Okey, baik. Kita teruskan ayat berikutnya. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. Okay, kita tengok pada tajwid dulu. Okay, tanwin yang berbaris di hadapan berbentuk 99, sama formulanya dengan nun yang kosong. Okay, maksudnya formula nombor 1 tadi. Okay, formula yang atas tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut sama formulanya dengan formula nombor 1 tadi, ini pun sama, tanwin 99, nun kosong. Okay, maka kita lihatlah pada formula tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk tu kena faham formula ni. Ni kita panggil formula 1 lah ni. Formula 1, ni formula 2. Sebab mostly yang kita baca tu merangkumi formula 2 formula ni. Macam tadi nun kosong, kemudian apa ni? Baris depan 99 ni. Maka kita guna formula 1 ni. Formula 1 ni macam mana? Nun kosong, tanwin atas, tanwin bawah tidak selari, tanwin depan 99. Okay? Kalau selepas tanda ini ada huruf yang selain daripada lam ataupun ra selepasnya, maka kita baca dengung. Kalau selepasnya huruf lam ataupun ra, maka kita tak boleh dengung. Okey, jadi tuan-tuan dan puan ingat formula ni. Ni formula 1, ni formula 2. Jadi kalau ikut formula ni, formula 1, maka tuan-tuan dan puan kena baca dengung lah, sebab selepasnya fa, bukan huruf lam, bukan huruf ra. Di sini pun sama, bukan huruf lam, bukan huruf ra. Ini pun sama. Maka ketiga-tiga tempat ini tuan-tuan dan puan perlu baca dengan dengung. Cuma dekat sini ikhfa. Ta'atun masuk sama-sama lah, sama-sama. Dia bukan masuk jelas. Ta'atun fa'idha. Cuma cara ikhfa ataupun idgham tu ada perbezaan sedikit. Okey. Jadi kat sini 2 harakat, kemudian di sini indik sama juga, dengung 2 harakat. Ni pun sama. Ifatum, cuma ni tuan-tuan dan puan pastikan bibir atas dan bibir bawah dirapatkan serapat-rapatnya. Okey. Baik, apa lagi yang tuan-tuan dan puan dapat ambil daripada sini? Okey, kalau nun mati, hukumnya lain pula. Kita ikut formula yang nombor 2. Nun yang ada tanda mati, mim yang ada tanda mati dekat sini, kan. Maka tuan-tuan dan puan tengok kepada formula yang kedua, yang bawah ni. Yang bawah ni. Sebab itulah tuan-tuan dan puan kena betul-betul ingat ni. Mim yang ada tanda mati, nun ada tanda mati,
ataupun tanwin atas bawah yang selari. Ini berbeza, ni tak selari ni. Ini selari. Kemudian tanwin depan 69. Maka bila tuan-tuan dan puan jumpa je bentuk ini, maka tuan-tuan dan puan tak boleh dengung. Sebab apa? Sebab bacaannya kita panggil izhar, iaitu jelas. Jelaslah bunyi nun, jelaslah bunyi mim. Rapat bibir atas, bibir bawah. Jadi tuan-tuan dan puan nampak je tanda-tanda tu, terus baca dengan izhar. Min, tak boleh dengung. Bila kita sebut izhar, bermaksud tidak boleh dengung. Min, macam tu. Min, ni baru boleh dengung. Nun kosong. Okay. Kemudian min, hum. Cuma satu lagi, saya nak tuan-tuan dan puan berhati-hati. Terutama sekali bila sebut perkataan ni. Okay. Kerana apa? Kerana kemungkinan untuk melantunkan nun tu ada. Bayyata ta'ifatum minhum. Tuan-tuan dan puan perasan tak? Ada lantunan pada huruf nun. Maka dekat situ bacaannya kurang tepat. Sebab apa? Sebab nun ni tidak termasuk dalam qalqalah yang 5 kita sebut tadi. Ni qalqalah 5 ni. Mana ada huruf nun kat sini kan? Tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dekat sini mana ada huruf nun. Maka dekat sini jangan lantunkan. Kena hati-hati. Antara tempat-tempat yang biasa dilantunkan adalah perkataan minhum. Ini biasa. Tuan-tuan dan puan boleh cek sendiri, baca ataupun tuan-tuan dan puan baca kemudian suruh orang lain dengar. Ada lantunan ke tak? Macam tu. Okey, baik. Faham Jelas. Kalau ada soalan boleh je tanya, insya-Allah. Kita sambung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yaktubu ma yubayyituna fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Okey, baik. Kemudian kat sini tuan-tuan dan puan ada juga yang saya nak tuan-tuan dan puan hati-hati, jangan lantunkan. Jangan lantunkan, iaitu pada huruf dad. Huruf dad di sini pun sama juga macam minhum tadi ni. Jangan lantunkan huruf nun nun mati ni. Dad ni pun jangan lantunkan. Ini pun paling famous lah. Yang paling famous dilantunkan adalah huruf dad. Fa'arid anhum, fa'arid anhum. Di sini tak boleh lantun. Mungkin ada tuan-tuan dan puan baca, kalau saya suruh baca ni mungkin ada yang baca dengan lantunan. Fa'arid anhum. Bunyi macam betul kan? Sebab sedap. Tapi sebenarnya bacaan tersebut salah. Kerana apa? Kerana huruf dad ini tidak boleh dilantunkan. Tuan-tuan dan puan tengok, ada ke huruf dad dekat qalqalah ni? Ada ke huruf dad ni kat sini? Mana ada ni? Ni huruf ni sahaja yang tuan-tuan dan puan boleh lantunkan. Selain daripada 5 huruf ni, dad ke nun ke tidak boleh dilantunkan. Huruf ni sahaja bila mana sukun ataupun mati, tuan-tuan dan puan baca dengan ada lantunan. Maka selain daripada huruf ni, huruf hamzah ke, dad ke, za ke, nun ke, jangan dilantunkan. Tu kena ingat tu. Maka dekat sini bacanya fa'arid anhum. Jangan lepaskan lidah tu pada makhraj ataupun tempat keluar huruf dad ni. Kena letak dekat situ betul-betul, jangan lepas. Kalau lepas automatik akan ada lantunan. Di situ kena praktis sikit tuan-tuan dan puan. Maka dekat sini fa'arid anhum. Nun ni pun kena hati-hati macam kita sebut pada minhum tadi. Okey, baik. Apa lagi kita nak belajar ni? Wa tawakkal 'ala Allah. Okey, 'ala Allah. Kenapa kita baca panjang kat situ? Sedangkan tidak ada nampak macam huruf mat kan? Tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya dekat sini ni. Tetapi special untuk huruf perkataan Allah, lafzul jalalah ni kena baca panjang. Okey, kalau dekat sini ni kita panggil hukum dia ma'arif li sukun lah. Kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat ni. Wa tawakkal 'ala Allah. Itu 2 harakat. Nak baca 4, wa tawakkal 'ala Allah. Okey, ataupun 6, wa tawakkal 'ala Allah. Boleh. Okey. Wa kafa billahi wakila. Okey, baik. Dekat sini tuan-tuan dan puan ada mad iwad, iaitu tanwin berbaris di atas. Dan kita nak berhenti pada perkataan tersebut, maka dia jadi mad. Mad apa kita panggil? Mad iwad. IWADH lah kalau kita eja dalam bahasa Melayu.
Okey. Kemudian wakafa ni kadang-kadang ada jugalah segelintir yang tersilap baca ni, wakafa ya billah. Diingatkan baris ni bukan baris. Okey, ni tanda mat. Tanda mat yang menunjukkan fa ni kena baca 2 harakat. Wakafa billah. Okey, ada jugalah tapi tak ramai. Jadi kena perhatikan betul-betul. Okey, cuma untuk yang baru nak belajar ataupun baru baca merangkak-rangkak, okey, tips untuk tuan-tuan dan perempuan, pastikan bacaan tu tak banyak sangat salah. Perbetulkan tempo ataupun kadar bacaan, speed lah, kita panggil speed. Speed bacaan tu kena perlahan. Jangan baca wakafa billahi wakila. Kalau kita dah master tak apa. Kalau kita baru belajar, baca satu-satu. Wakafa billahi wakila. Baca pelan-pelan. Itu cara dia. Okey, baik. Kita lihat pada terjemahan ayat. Okey, apa ayat 81 ni cerita? Dan mereka, yakni orang-orang munafik, mengatakan kewajipan kami hanyalah taat. Mereka mengatakan kewajipan dia hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi daripada sisimu, yakni sisi Muhammad, sebahagian daripada mereka mengatur strategi di malam hari, yakni mengambil keputusan lain daripada yang telah mereka katakan tadi waktu waktu yang ni yang mereka mesyuarat lah. Senang cerita, waktu mesyuarat dia kata lain daripada waktu tersebut. Allah mencatat strategi yang mereka atur pada malam hari itu. Maka berpalinglah daripada mereka dan bertakwalah kepada Allah SWT. Maka walaupun si golongan munafik ni mengatur strategi lain kan, dalam mesyuarat bersama dengan Nabi, dia kata dia taat, kan, dia taat. Tetapi rupanya balik rupanya dia orang ni buat satu grup lain. Dia ceritalah bahawa yang dikatakan tadi tu bukan seperti mana yang dalam hati mereka. Dia ada keputusan lain rupanya, ada rancangan lain. Tapi Allah SWT mengetahui rancangan mereka itu. Maka apa yang Allah SWT suruh kepada Nabi, berpalinglah daripada mereka, jangan risau. Tak payah nak ambil kisah tentang mereka ni. Jangan risau, jangan takut, bertakwalah kepada Allah. Dan Allah pesan, cukuplah Allah menjadi pelindung. Walau macam mana sekalipun golongan munafik ni merancang untuk menjatuhkan Nabi kan, untuk berbohong kepada Nabi dan sebagainya, maka Allah SWT dah jamin dah bahawa Allah lah yang menjadi pelindung. Ini kisah Nabi Muhammad SAW dan juga golongan-golongan yang munafik. Kalau kita nak refleksikan dalam hidup kita hari ini, contoh kalau kita ada satu perbincangan dalam mesyuarat kan, antara kita dalam organisasi ataupun persatuan-persatuan dan sebagainya kan, kita dah adakan satu mesyuarat, dah keluar satu keputusan dan semua ahli dalam mesyuarat tersebut bersetuju. Tetapi balik daripada mesyuarat tu, contohnya lah pergi mengopi ke, mengeteh ke kan, pergi buat satu grup lain, bincang-bincang, dan apa yang dia bincang tu keputusannya berbeza dengan apa yang mereka setuju dalam mesyuarat yang telah dibuat sebelum daripada mereka mengopi, mengeteh tadi. Maka daripada situ, kalau kita pernah melakukan sedemikian ataupun ada yang melakukan sedemikian, maka adalah ciri-ciri seperti mana orang munafik. Dia kata waktu tengah mesyuarat tu setuju, okey kita buat yang ni, tapi balik tu dia cerita lain-lain, dia sembang-sembang, last sekali dia cakap saya sebenarnya tak suka, tak setuju dengan keputusan tadi tu. Macam tu. Maka itu termasuk dalam ciri-ciri orang yang munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka kita semaklah perkara tersebut. Janganlah kita, kalau kita nak bagi pendapat yang kita tak setuju dan sebagainya, bagi tahu masa mesyuarat yang mula-mula tadilah. Jangan mesyuarat yang kedua kita buat grup lain tu. Okay. Kadang-kadang dalam grup WhatsApp pun ada kan macam tu. Jadi dekat situ kita kena berhati-hati. Okay. Baik, jadi kalau ada orang yang macam tu, kita ikutlah seperti mana yang Allah SWT bagi tahu kepada Nabi, berpalinglah daripada mereka ni, golongan mereka yang macam tu, dan cukuplah Allah sebagai pelindung, pembantu kita, walaupun mereka ni nak menjatuhkan kita dan sebagainya. Okey, itu pengajaran dia. Baik, kita teruskan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi
ikhtilafan kathira. Okey, ayat ni pendek je, tak apa. Kita lihat pada alif lam. Di sini dah sebut dah tadi contohnya kan. Alif lam qamariyah. Perlu dilafazkan huruf lam ni. Huruf lam ni perlu dilafazkan. Yatadabbaru nal Quran. Itu maksudnya perlu dilafazkan. Okey, kalau lam kosong macam atas tadi kita baca mayuti'ir rasul, tak perlu lafazkan huruf lam ni. Ni alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Okey, nun kosong lagi, kita ikut formula yang pertama. Formula pertama tadi apa tuan-tuan dan puan-puan? Lihat selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka dibaca dengan dengung 2 harakat. Ini pun sama formula yang pertama. Formula pertama, maka tengoklah lepasnya huruf selain lam ra kita dengung juga. Kedua-duanya kita panggil ikhfa hakiki. Okey. Baik, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan nampak ada macam alif ni kan. Kita panggil dia hamzah wasal. Okey. Hamzah wasal. Bila mana kita wasal fihi ikhtilaf. Kita tak sebut ni. Hamzah ni kita tidak sebut. Tetapi andai katalah kita berhenti pada fih, kita nak mula pada ikhtilaf, kena bariskan hamzah wasal ini. Maksudnya hamzah wasal ni hanya berfungsi bila mana kita nak mulakan bacaan pada perkataan tersebut. Okay, kalau tidak, maka abaikan sahaja dalam bacaan. Tapi macam mana pula nak bariskan hamzah wasal ni? Sebab dia tak ada baris. Macam mana tuan-tuan dan perempuan nak tahu nak bariskan dia A ke, U ke, I ke, macam mana? Okay, saya tak nak terangkan kat sini. Tuan-tuan dan perempuan, tengok je video dekat TikTok ni. Okay, video dekat TikTok, video yang ketiga latest tak silap. Okay, 3 latest dah terangkan dekat situ cara membariskan hamzah wasal. Okey, jelas kat situ, insya-Allah tuan-tuan dan puan mudah faham. Baik, lihat pula terjemahan ayat ke-82. Maka tidakkah mereka menghayati, yakni mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Maka jelas dalam ayat ni kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang ni cerita tentang orang munafik itulah. Apakah mereka ni, golongan munafik ni tidak memahami, tidak mendalami Al-Quran, sebab dia tidak mahu mengikut Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan kita ambil pengajaran dekat ayat ni. Apakah kita ni tidak mahu berusaha, tidak mahu belajar memahami Al-Quran. Pertama baca Al-Quran, kemudian belajar betulkan tajwid. Yang lagi penting adalah memahami, mendalami Al-Quran ni, menghayati. Macam mana kita nak menghayati kalau kita tidak faham? Maka yang pertama sekali, kunci untuk kita menghayati adalah dengan kita faham Al-Quran. Dan sebab itulah kita dalam sesi live setiap pagi ni, Isnin Jumaat kan, kita ada sesi tajwid. Tapi kita tak belajar tajwid saja, kita tengok pada maksud ayat yang kita boleh faham. Mungkin perbincangan dalam ayat-ayat tu mungkin boleh diperincikan lagi. Cumanya sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan dapat fahamlah secara umum ayat ni cerita tentang apa. Jadi dekat sini galakan ataupun suruhan daripada Allah SWT untuk kita semua sebenarnya. Kita semua umat akhir zaman ni, untuk kita memahami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, Allah bagi tahu. Okay, pastilah dalam Al-Quran itu akan ada perselisihan, ataupun ayat dengan ayat yang lain ada perselisihan, ataupun ayat Al-Quran dengan sains, ataupun ayat Al-Quran dengan matematik contohnya, ada pertentangan. Tetapi disebabkan ayat Al-Quran ini daripada Allah SWT, dan Allah yang mencipta kita, Allah yang tahu tentang apa yang kita akan berlaku pada kita zaman akan datang, sekarang dan yang dulu, maka sudah tentu tidak ada yang bertentangan. Walaupun mungkin tuan-tuan dan puan pernah baca sesetengah ayat kan, macam nampak macam ada perselisihan. Contohnya pada ayat yang Allah, Nabi Muhammad sekali-kali tidak dapat memberi hidayah kepada orang lain, tetapi ada ayat lain macam Nabi ni dapat bagi hidayah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan baca ayat tersebut, sebenarnya dalam tafsiran ada perbezaan maksud hidayah. Sebab hidayah ni terbahagi kepada, kita boleh kata kepada dua bahagian. Sama ada hidayah taufik ataupun hidayah ilmu. Yang tu mungkin tuan-tuan dan puan tak jumpa sebab apa? Sebab tak faham kan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan jumpa ayat tersebut macam ada perselisihan lah, macam ada pertentangan, maka cek dulu dalam tafsir.
Cek dalam tafsir apa maksud perkataan, sebab dalam perkataan Arab ni kadang-kadang ada beberapa maksud. Bergantung kepada konteks ayat. Tapi nak bagi tahu, kita sebagai orang beriman kena yakin ayat Al-Quran ni memang tidak ada yang bertentangan antara satu sama lain ataupun dengan sunnah yang berlaku pada dunia kita sekarang. Maka macam mana kita nak tahu itu? Kena hayati Al-Quran, kena dalami Al-Quran, kena faham Al-Quran yang kita baca. Kalau Al-Quran ni dalam bahasa Melayu, tak apalah, kan, kita dah terus faham. Tapi sebabnya di dalam bahasa Arab, kita tak perlu pun mahir, master dalam bahasa Arab. Tetapi at least kita dapat tengok terjemahan, kita buka lah sikit-sikit tafsir yang famous yang diajarkan di surau masjid. Kita panggil, kalau tuan-tuan dan puan biasa dengar kan, tafsir Ibnu Katsir. Sebab itu tafsir yang mudah untuk kita fahami. Cuma kalau ada kekuatan ataupun kemampuan untuk cek dengan tafsir-tafsir yang lain, insya-Allah. Tapi bukan sekadar kita dapat tahu tafsir. Sebab apa? Lepas tafsir tu kita kena lakukan satu lagi, iaitu tadabbur. Kita refleksikan ayat yang kita baca, yang kita faham tu, dan dengan kehidupan kita seharian. Barulah natijah daripada yatadabbarun, di sini pun disebut tadabbur kan, barulah menjadi buah ataupun efek lah kepada hidup kita sendiri. Sebagai Al-Quran itu sebagai panduan. Kalau kita baca je tak faham, macam mana dia boleh jadi panduan? Secara logiknya pun kita tak boleh terima benda tu. Okay, baik. Terus. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dan puan, saya nak tanyalah. Saya dah penat dah nak terangkan ni nama hukum-hukum tajwid dan cara baca. Okey, saya nak cuba tanya tuan-tuan dan puan, cuba komen kat bawah. Yang biasa join sesi-sesi sebelum ni, insya-Allah boleh jawab lah. Okey, dekat sini ni berapa harakat ni? Wa iza ja ni. Cuba jawab cepat-cepat sikit. Sebab kita masa dah tak banyak ni. Cuba jawab dekat sini berapa harakat. Yang baru pertama kali join nak try jawab pun boleh. Berapa harakat? Sebab kita dah ulang banyak kali ni. Kalau ikut muka surat 91 ni, tuan-tuan dan puan dah mahir dah sebenarnya. Okey, wa iza ja ni berapa harakat? Okey, 5 boleh, 4 boleh, 4 atau 5. Okey, baik. Okey, betul lah. 4 ataupun 5 harakat boleh baca. Pilih mana-mana. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan jawab dengan cepat. Okey, dekat sini kena dengung ke tidak ni? Dekat sini kena dengung ke tidak? Okey, jawab. Saya akan tanya lagi yang bawah-bawah ni. 4-5 harakat mak wajib. Okey, betul. Formula 1 dengung. Ya, Puan Adah ni follower setia ni. Tahulah formula tu. Dengung. Okey, baik, dengung. Okey, kira dengung dah faham lah tu. Kalau sebut dengung bermaksud dah faham. Okey, baik. Apa lagi yang saya nak sebut dekat sini? Okey. Yang ni saya nak tanya. Aza'u bih ataupun kalau nak berhenti pada ini, tuan-tuan dan puan, aza'u bih ataupun aza'u bihi. Okey, pilih jawapan 1, aza'u bih. Jawapan 2, aza'u bihi. Kalau kita nak berhenti. Cepat jawab. Cuba jawab dekat sini. Sini ada hukum maksilah ni. Kalau kita maksilah qasirah ni, kalau kita sambung lah. Kalau 1 tadi aza'u bih. Kalau siapa yang pilih jawapan nombor 2, aza'u bihi. Jawapan 1, bih maksil. Okey, 1. Okey, betul. Aza'u bih. Mungkin okey, betul 1 Okey, baik. Seterusnya, walau radduhu ila rasul. Dah sebut pula dah. Okey, kat sini disebut ke tak lam ni? Disebut ke tak walau radduhu ila ni? Ilal rasul ke ilar rasul? Cuba komen dekat bawah jawab. Walau radduhu ilal rasul ke wa ilar rasul? Tak disebut. Tak, sebab ada sabdu. Sebab ada sabdu dekat ra. Ataupun lam ni sebab lam ni kosong. Okey, baik. Guna sabdu. Betul.
Bagus. Okey, wa ila ini berapa harakat? Ini berapa harakat? Ila ni. Ingat formula kita tu. Sama je. Kalau boleh jawab tu, jawab dua-dua lah. Okey. Okey, Puan Adah 4 atau 5? 5 harakat. Okey, lagi. Ni sini mat jaiz lah. Mat bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Okey. Puan Send Heaven. Jangan, bukan 6 kat sini. Puan Send Heaven kena tengok ni, kena ingat ni. Oh Allah, sorry. Kena ingat formula ni. Kalau boleh screenshot. Sebab bukan tawin, apa ni, ombak ni selepasnya bukan huruf sabdu. Baca 4 ataupun 5 harakat. Kalau macam tadi, hamzah ni bukan sabdu, maka 4 ataupun 5 harakat sahaja. Okey, tak apa, perbaiki lagi insya-Allah. Okey, waw ni nak kena sebut ke tak ni? Bacaan pertama wa ila uli, itu pertama. Bacaan kedua wa ila uli. Yang mana betul? Yang pertama uli, yang kedua uli. Baik, tak baca. Okey, lagi. Jangan ikut jawapan orang lain. Sebab mungkin boleh jadi betul, boleh jadi salah. 2. Okey, saya ulang sekali lagi. Bacaan pertama uli. Sorry. Bacaan pertama tadi uli. Bacaan kedua uli, dipanjangkan. Insyirah jawab 2, bacaan 2. Wa ila uli, itu pertama. Kalau yang kedua wa ila uli. Bacaan kedua. Okey, baik. Rupanya ada yang keliru. Okey. Ingat pastikan betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Fokus dekat sini. Wow. Kalau wow ini ada tanda mati, maka abaikan dia. Maksudnya kita tak baca, kita baca pendek je. Uli wa ila ulil amr. Ulil. Tapi kalau kita baca uli, wow di sini mesti kosong. Wow mesti kosong. Bila wow kosong, barulah dia jadi bacaan panjang 2 harakat. Barulah kita panggil huruf mad. Huruf apa? Huruf mad. Kalau dia tak kosong, jangan baca panjang. Kalau dia kosong, baru baca panjang. Itu saja. Boleh Boleh. Puan Halabong dengan siapa tadi? Puan Sen Heaven tadi. Okay, ingat. Kalau waw kosong, baru baca 2 harakat. Maka dekat sini baca pendek. Wa ila uli. Macam tu. Okay, baik. Dah mahir dah semua ni insyaAllah. Okay, yastanbitunahu. Dekat sini macam mana cara dia? Kita baca iaitu iklab. Sebab iklab tadi kita tak jumpa lagi. Ini baru pertama kali. Yastanbitunahu. Pastikan bunyi nun ni ditukarkan bunyi huruf mim. Yastanbitunahu, rapat bibir atas bibir bawah. Okay. Kalau yang belajar sebelum ni ada regangan sedikit, terpulanglah. Cuma saya secara peribadi tukarkan terus nun kepada mim ni, rapat je bibir atas bibir bawah. Yastanbitunahu. Okay, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Puan Sen, puan siapa tadi? Lagi, tengok ni. Waw kecil ni kosong. Maka dekat sini kita baca panjang 2 harakat. Bitunahu minhum. Okay. Baik, ni pun sama ni. Okay. Pastikan kena baca 2 harakat. Okay, kemudian last. La ni kena baca la'attaba'tumush ataupun lattaba'tum. Okay, bacaan pertama la'attaba'tum. Bacaan kedua lattaba'tum. Mana satu yang betul? Cuba komen. 2. Okay, bacaan 1 sekali lagi. La'attaba'tum. Bacaan kedua lattaba'tum. Okey, baik, bagus. Maksudnya dah faham lah. Jadi kita abaikan kalau kita sambung. Kalau kita sambung ni, terus abaikan. Lattaba'tumush syaitan. Okey, Alhamdulillah. Happy lah saya. Semua dapat jawab dengan baik. Tapi kalau yang salah tu tak apa, kita bagi tahu yang betul, insyaAllah. Lepas ni boleh baca dengan betul dah. Cuma kena rajin-rajin lah, praktis kan, insyaAllah. Masuk je sesi lah ni. Okey, jadi kita tengok pada terjemahan ayat yang kita baca tadi tu. Dan apabila sampai kepada mereka sesuatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Iaitu orang munafik ni lah. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka,
sudah tentu orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara rasmi daripada mereka, yakni Rasul dan ulil amri. Okey, ulil amri ni ada maksud dia lah dekat sini kan. Ulil amri ni maksudnya contoh tokoh-tokoh sahabat Rasulullah, ataupun menurut mufassir yang lain maksudnya ialah suatu berita tentang keamanan dan ketakutan yang disampaikan kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri ni orang yang boleh ahli yang dapat menetapkan kesimpulan istinbat hukum, ataupun pemerintah lah, ataupun ulama. Di antara mereka sudah pasti, dah baca tadi, sekiranya bukan kerana kurniaan dan rahman Allah kepadamu, sudah tentu kamu mengikuti syaitan kecuali sebahagian kecil sahaja di antara kamu. Jadi dalam ayat ni diterangkan bahawa orang munafik ni dia bersikap tergopoh-gapah bila sampai satu berita kepada mereka, iaitu tentang kemenangan dalam peperangan ataupun kekalahan dalam peperangan contohnya, maka dia sebarkan. Maka bila sebarkan, mungkin berlaku ada penduduk-penduduk yang rasa takut dan sebagainya. Maka poin ataupun pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat yang ke-83 ni, bila sampai satu berita kepada kita kan, ni cerita tentang kita lah, bukan cerita tentang orang munafik ni. Bila sampai satu cerita, berita ataupun pesanan daripada kita, tak kisahlah daripada WhatsApp ke, daripada Facebook ke, daripada Twitter ke dan sebagainya, TikTok ke kan, jangan sekali-kali kita ambil mudah untuk terus sebarkan. Terus sebarkan sehinggalah kita pergi semak, ataupun kalau dulu ni menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, kalau kita sekarang serahkan kepada golongan ulama ataupun orang-orang yang memang dalam bidang dia. Tengoklah berita tu tentang apa kan. Jadi bila kita dah semak atau pastikan dengan orang yang berautoriti, mereka pun dah keluarkan kenyataan secara rasmi, barulah kita boleh sebar. Di situ pentingnya untuk kita tabayyun. Tabayyun ni maksudnya kita semak dulu berita, apa-apa berita yang sampai tentang apa-apa perkara pun kepada kita, kena tentukan dulu, cek dulu sama ada berita tu betul ataupun tidak. Berbeza dengan mesej-mesej daripada Al-Quran. Kalau mesej-mesej dalam Al-Quran, kita tak perlu dah nak cek-cek, nak cek kepada pemerintah ke, tak perlu dah kita nak tanya-tanya kita punya ketua kampung dan sebagainya. Terus saja kita sebarkan. Sebab mesej daripada Al-Quran adalah mesej yang memang betul-betul sahih, yang telah dijanjikan akan terpelihara sehingga hari kiamat. Tapi dekat situ kita kena jaga, iaitu kefahaman lah tentang ayat yang kita nak sampaikan tu. Tapi berbeza dengan berita-berita yang disampaikan dalam media sosial contohnya. Jadi kita kena semak dulu. Itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca tadi. Okey. Sikit lagi masa nak habis. Kita cepatkan sikit tuan-tuan dan puan. Kalau jawapan tu boleh laju-laju sikit. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Okey, tuan-tuan dan puan boleh jawab soalan tajwid. Okey, tajwid ni senang je, sebab tu saya tanya je tuan-tuan dan puan. Okey, faqatil fi sabilillah. Okey, mana nak tanya ni? Ni insya-Allah senang je ni. Waharri. Okey, ni susah sikitlah. Waharridil mu'minin. Okey, berapa harakat kita boleh berhenti pada mukminin? Waharridil mu'minin. Kita boleh berhenti berapa ni? 2 ke, 1 ke, 3 harakat ke, 4 ke, 5 ke, 6 ke? Cuba jawab dekat bawah. Waharridil mu'minin. Okey, 2, 4, 5, 6. Okey, lagi jawapan lagi. Jawapan lagi cepat sikit. Laju, komen bawah, laju. Berapa harakat kita boleh berhenti dekat sini? Waharridil mu'minin. 4, 5, 6. Puan Wati. Okey, lagi. Puan Halabong, 2. Puan Isyirah, 2, 4, 6. Okey, ada lagi nak try jawab? Dekat sini hukum dia, nama dia mad arid li sukun. Okey. Dah tak ada Okey. Jadi jawapannya adalah 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 5 tak ada. 5 tak ada. Jadi yang ada jawab 5 tu perbetulkan sikit. Untuk mad arid li sukun ni kan, nun ni kita sukunkan, kita matikan sebab kita nak berhenti. Maka
sebelumnya huruf mat, ya ke, alif ke, waw ke, tak kisah. Jadi kita boleh baca berapa? 2, 4, 6. Ingat tu, mat arid disukun 2, 4, 6. Dia tak ada 5. Boleh pilih baca 2, 4 ataupun 6. Okey, lagi dekat sini nak kena dengung ke tidak? 2, 4, 6 betul. Puan hati Okey, nak kena dengung ke tidak ni? Nun kosong selepasnya huruf ya. Boleh dengung ke tidak ni? Dengan kat sini sekali sebab dia sama je ni. Nun kosong selepasnya huruf kaf. Boleh dengung ke tidak? Ini sekali lah. Tanwin tidak selari selepasnya waw. Boleh dengung ke tidak? Ketiga-tiga tempat ni. Yang ini 1, 2, 3. Dengung idgham ma'al gunnah. Okey, lagi. Tiga-tiga ni sama hukum dia. Nun kosong dengan sabdu tanwin tidak selari. Dengung. Okey, lagi. Ada yang nak jawab tak dengung tak? Mestilah tak ada kan kalau tanya macam tu. Okey. Jadi dengung. Okey, cuma dekat sini ayyaku macam yang puan Isyirah beritahu tu, dengung idgham ma'al gunnah masuk dalam ya. Ayya. Dekat sini pun sama idgham ma'al gunnah. Sebab bertemu dengan waw. Idgham ma'al gunnah ni ada huruf dia lah. Waw, ya, waw, mim dan juga nun. Di sini ni ikhfa hakiki, nun dengan kaf. Jadi dekat sini dia bukan idgham. Idgham ni masuk. Ikhfa ni sama-sama. Tangki. Dia ready untuk sebut huruf kaf. Dengung sambil ready untuk sebut huruf kaf. Okey, tapi yang penting tuan-tuan dan puan jawab betul lah tadi. Dengung 2 harakat. Okey. Baik. Sama. Okey, baik. Kita lihat pada terjemahan. Maka berperanglah engkau, yakni Muhammad, di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak atau mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras seksanya. Okey. Perintah berperang itu harus niat. Saya baca dia punya nota kat sini. Perintah berperang itu harus dilakukan oleh Nabi kerana yang dibebani adalah dirinya sendiri. Ayat ini berhubung dengan keengganan sebahagian besar orang Madinah untuk turut berperang bersama Nabi ke Badar. Maka turunlah ayat yang memerintahkan agar Nabi pergi berperang walaupun bersendirian sahaja. Okey, jadi kalau kita lihat pada ayat ni, Allah SWT suruh je Nabi pergi berperang walaupun tak ada orang nak ikut kan. Sebab apa? Sebab masing-masing akan diberi balasan bergantung kepada amalan masing-masing. Itu apa yang kita dapat faham lah kan. Kalau kita buat baik, kita dapat baik. Kalau kita pergi buat jahat, kita akan dapat jahat. Tapi kita tidak dipertanggungjawabkan atas benda-benda yang kita dah suruh, macam tadi atas ayat yang sebelum ni kita dah baca. Jadi dalam ayat ni juga kobar-kobarkan semangat orang beriman. Maka kalau berlaku perangan, kita pun kena beri semangat, beri support kepada orang-orang yang berjihad. Contohnya lah yang paling dekat dengan kita, isu Palestin kan. Jadi kita ni sebagai saudara se-Islam yang beriman, insyaAllah, jadi kita bantu mereka ni dari segi kewangan, infak dan juga beri semangat. Kadang-kadang kita boleh berinteraksi dengan orang-orang Palestin ni melalui Instagram, IG, TikTok dan sebagainya. Kita boleh bagi sokongan. Kadang-kadang dekat TikTok pun ada buat macam orang panggil lawan kan antara Israel dengan Palestin. Ramai lah semalam saya tengok dekat TikTok tu. Dia buat istilah dia, macam dia lawan lah Israel dengan Palestin. Jadi ramai yang bagi GIF. Orang panggil apa? GIF TikTok tu kepada orang Palestin tu. Jadi yang Israel tu dia kibar-kibar bendera tu kalah lah. Jadi yang menangnya Palestin tu. Maksudnya kat situ kita boleh nampak yang ramai sokong kepada saudara kita dekat Palestin sebenarnya. Itu kalau kita nak faham mudah lah. Okay, baik, kita terus ayat sikit lagi. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Okay, pastikan nun ni jangan dilantunkan tuan-tuan dan puan, macam kita sebut tadi. Minha, jangan. Minha. Pastikan dipegang pada makhraj yang nun ni, dia stay dekat situ. Barulah tak ada lantunan. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Okey, tuan-tuan dan puan ready untuk saya tanya soalan tajwid. Sebab sini banyak sikit.
Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Okey, baik, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab. Okey, yang pertama ini kena dengung ke tidak? Okey, cuba jawab. Jawab dengan sepantas yang boleh. Kalau nak cepatkan lagi, dengung, tuan-tuan dan puan-puan komen 1. Kalau tak dengung, tuan-tuan dan puan-puan komen 2. Sebab kita ikut formula ni kan. Formula 1 ni dengung. Formula bawah ni tak dengung. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cakap dengung, pilih 1. Kalau tak dengung, pilih 2. Okey, idgham ma'al gunnah. Oh, okey. Betul. Okey, yang ni dengung. Okey, betul. Okey, dekat sini. Dekat sini tanwin selari ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, 1 ke 2? 1 tak dengung, 1 dengung, 2 tak dengung. Cepat. Tak ada tanwin selari ni. Okey, 2 lagi, 2. Okey, laju. 2. Okey, baik. Okay. Maksudnya tak dengung. Jadi bacaan izhar. Kalau kita sebut tak dengung tu maksudnya bacaan izhar. Syafa'atan. Izhar halki. Ya, betul. Okey, lagi dekat sini. Dengung ataupun tidak dengung. 1 dengung, 2 tak dengung. Hasana ni. Tanwin tidak selari. Dengung. 1 tu dengung. Okey, Aris 1 dengung. Bintang 1 dengung. Okey. Ada lagi nak jawab? Okey. Baik, okey, dengung. Jadi idgham ma'al gunnah hasanatai. Okey, betul. Okey. Kemudian nun kosong selepasnya lam. 1 ke 2? 1 dengung, 2 tak dengung. Nun kosong selepasnya lam. Dengung ke tak dengung? 1 dengung, 2 tak dengung. 2 tak dengung. Okey, adah tak dengung. Okey, kalau tak dengung jawab 2 je. Senang sikit nak komen kan. 2 idgham bila gunnah. Okey, betul. Maksudnya kita tak dengung. Bila tak dengung tu maksudnya jelaslah kita kena baca jelas. Tapi dekat sini idgham kita panggil sebab kena masuk dalam lam. Yakullahu. 2 betul tak dengung. Okey, di sini tanwin depan ni. Tanwin depan 99. Dengung ke tidak dengung? 1 dengung, 2 tak dengung. 1 dengung. Okey, lagi. Okey, 1. Semua dah betul dah semua ni, insya-Allah. Okey. Kalau dah betul, ni pun dah jawab dah tadi. Okey, satu lagi last. Nun ada tanda mati. Okey. Ni nak kena dengung ke tak? Nun ada tanda mati. 1 dengung, 2 tak dengung. 2 tu izhar lah, bacaan izhar. 2. Okey. Jadi 2. Cuma pastikan tidak lantun ya, tuan-tuan dan puan. Nasibum minha. Jangan minha. Jangan lantunkan. Izhar halki. Ya, betul. Okey, baik. Selesai dah. Yang dengung tak dengung tu tuan-tuan dan puan dah master dah. Cuma waw yang kecil, alif kecil ni kena baca 2 harakat. Okey. Tengok terjemahan. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, nescaya dia akan memperoleh bahagian daripada pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, nescaya dia akan memikul bahagian daripada dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dalam ayat ni jelaslah tuan-tuan dan puan, kalau kita memberi sokongan, memberi pertolongan, bantuan ataupun menunjuk ke jalan yang baik, ke amalan yang benar, maka jika seseorang itu melakukan, kita pun dapat saham sekali, saham pahala. Tapi kalau kita yang membantu, yang mendorong, yang menggalakkan, yang menunjuk jalan ke arah yang keburukan ataupun ke arah yang dosa, maka kita pun akan dapat bahagian saham daripada dosa tersebut. Maka daripada itu kita dapat tengoklah, cek balik dalam diri kita, banyak tak kita nak ajak orang. Contoh yang paling mudah lah dalam sesi live ni kan, kita ajak tak orang lain untuk join sama-sama. Share tak sesi live yang pagi ni? Kalau belum share boleh share. Kalau tak, kena share lah. Supaya bila orang lain join, mungkin sebelum ni dia tak pernah pandai pun tajwid, tak pernah faham pun apa yang dia baca. Jadi dengan tuan-tuan dan puan-puan share link sesi live tu, maka dia orang dapat faham. Seterusnya tiba-tiba dia orang ni rasa minat lagi nak mendalami Al-Quran, maka kita akan dapat saham tersebut. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan kan, ada yang cakap sedekah Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW.
Tapi sebenarnya kalau kita tak sedekah Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW pun, Nabi dah dapat pahala. Sebab kita dapat baca Quran, faham Quran, semua hasil usaha daripada Nabi yang ajar sahabat dan seterusnya. Maka apa-apa kebaikan kita sebar, apa-apa kebaikan kita sebar, apa-apa keburukan jangan sebar, jangan tolong. Kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita tolong-tolong dalam perkara yang kebaikan, perkara yang buruk yang akan menjatuhkan orang ataupun yang merosakkan hubungan antara A dengan B, jangan kita tolong. Sebab apa? Kalau kita tolong, kita akan dapat dosa yang sama. Okay, contoh lain lah. Ada sahabat kita yang nak kahwin contohnya kan. Jadi kita tolong sahabat kita ni nak sampaikan hajat dia kepada orang yang dia minat lah. Maka kita tolong termasuk dalam perkara yang baik. Sebab nak bantu sahabat kita ni berkahwin. Bukannya contoh couple kan, kita nak suruh dia couple, itu dosa lah. Tapi kalau kita dengan niat ikhlas untuk dia ni mendirikan rumah tangga, maka bila mereka berkahwin, kita pun akan dapat saham pahala yang sama. Semua keadaan lah kita gunakan konsep ni, insyaAllah. Okay. Sebab apa? Sebab kalau macam kita buat sesuatu amal yang baik ni diteruskan, ataupun kita yang mencetuskan, maka semua orang yang ikut amalan tersebut, maka kita akan dapat saham. Setuju. Kongsi yang baik, hentikan yang buruk. Okay. Sebab tadi kita dah kongsikan tentang semak dulu berita-berita yang sampai pada kita. Okay, ayat terakhir tuan-tuan dan puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Okey, last tuan-tuan dan puan, cuba jawab dengan pantas. Okey, pada ini perlu dengung ke tidak ni? Mim kosong ni. Mim kosong. Ini pun ada dalam formula kita sebenarnya. Cuma mungkin jarang-jarang kita jumpa, jadi kita tak sebut sangat. Ni, kena dengung ke tidak mim kosong. Kalau sebelum ni kita jumpa nun kosong banyak. Mim kosong ni dengung tak? Dengung satu, dua tak dengung. Jawapan satu dengung, jawapan dua tak dengung. Okey, isyirah dengung lagi. Hari satu maksudnya dengung. Okey, lagi. Sebenarnya siapa yang fokus baca tadi dah tahu, dah jawapan kan. Ikhfa Syafawi. Okey, lagi. Betul ke kena dengung? Kalau tak dengung, okey, betul lah tu. Satu, okey, dengung. Jadi di sini ikhfa Syafawi. Dia nama ikhfa juga, tapi kenapa Syafawi? Sebab dia hukum mim mati. Kalau macam tadi nun tu kan, ni contohnya nun pula dah. Tanwin ni sin. Ni bawah hukum nun mati. Jadi dia panggil ikhfa hakiki. Cuma kalau bawah hukum mim mati, ikhfa Syafawi kita panggil. Okey, ni sini pun dengung lah tuan-tuan dan puan. Semua dah master dah ni. Ni berapa harakat ni? Ni berapa harakat? Sebab tadi ada yang silap lagi. Kita nak test sekali lagi sebelum kita habis ni. Berapa harakat pada ha ni boleh baca? Kalau boleh jawab, jawapan dia tu penuh lah. Berapa harakat tu? Mungkin ada yang jawab satu. Jawab yang penuh, yang boleh baca berapa? 4 atau 5? Lagi? 4 lagi. Mat jaiz munfasil. Okey, 4 atau 5. Puan Aris nanti jawab penuh. Puan Una Zahirah, 6 tak ada dekat sini 6. 4 5. Mungkin Puan Una Zahirah baru masuk, jadi kena ingat ni formula ni. Tanwin sorry. Ombak selepasnya bukan huruf sakdu, boleh baca 4 ataupun 5. Puan Una Zahirah, sorry, boleh screenshot ni. Ingat formula ni. Nanti kita tanya lagi sesi akan datang, jawab 4 ataupun 5. Kalau ombak selepasnya bukan sabdu, 4 5. Kalau ombak selepasnya huruf bersabdu, baru baca 6. Okey, macam tadi ni tak ada ombak, tak ada sabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Okey, baik. Selesailah kita, insya-Allah. Oh, salah tengok. Okey, baik, tak apa. Kita tengok terjemahan ayat terakhir. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah
penghormatan itu yang sepadan dengannya, sesungguhnya Allah menghitung segala sesuatu. Okey, dalam ayat ni jelaslah kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ni bahawa kalau orang bagi salam dekat kita, maka kita jawab yang lebih baik. Contohnya orang bagi salam Assalamualaikum, maka kita jawab lebih baik Waalaikumsalam warahmatullah ataupun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ataupun balaslah dengan yang sepadan dengannya. Contohnya orang bagi salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Kalau orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab sekurang-kurangnya Waalaikumsalam warahmatullah. Macam tu. Okey. Itu panduan jugalah kita kan. Kalau orang bagi salam panjang, kita jawab panjang. Kalau orang bagi salam pendek, kita jawab pendek ataupun sama pendek ataupun lebih panjang. Ataupun kita boleh faham juga dengan ayat ni, kalau orang kalau macam zaman dulu peperangan kan, ada khalifah yang seru untuk berperang, maka kita hantar tentera, contohnya khalifah minta 100, kita hantar lebih. Ataupun hantar seperti mana yang diminta. Tapi kalau dalam konteks kita hari ni tidak ada peperangan dalam kita punya situasi, tapi kita amalkan dalam konteks memberi salam. Okey. Contoh kalau orang kafir bagi salam Assalamualaikum, kan apa kita nak jawab? Kita jawab majoriti ulama suruh kita jawab Waalaikum. Kan itu saja. Ada beberapa perbahasan berkaitan tu. Okey, jadi secara ringkasnya kita dah faham kalau orang bagi salam jawab sama ataupun lebih. Jangan jawab pendek daripada apa yang dia bagi salam. Okey, itu saja insya-Allah tuan-tuan dan puan. Kita dah terlebih masa dah. Dah lebih 12 minit. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu pada ayat pada muka surat 91. Insya-Allah taala kita sambung lagi pada esok hari, iaitu muka surat 92. Macam biasa kita baca, kita belajar tajwid ataupun kita teka-teki lah macam tadi kan. Kita teka-teki sebab dah banyak kali dah kita explain. Cuma yang baru-baru masuk tu mungkin boleh tengok sesi-sesi rakaman sebelum ni dekat YouTube. Tekan je link dekat bio tu, boleh tengok. Okay, sesi lepas supaya mahir dengan formula-formula yang kita sebut. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya insya-Allah dekat ruang komen macam biasa. Dan itu saja saya ucapkan terima kasih kepada yang join, yang bagi gift, yang sebarkan link kan, sebab buat kebaikan insya-Allah yang lain buat sama dapat pahala juga. Alhamdulillah, terima kasih sama. InsyaAllah sama-sama kita usaha untuk memahami, mempelajari dan mendalami Al-Quran dan mengamalkan insyaAllah. Jadi kita tangguh dulu sesi pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama.